Dan sekarang hadirin sekalian, kita lihat kemudian pula berlaku pula pandemik. Sekarang ni kita jadi disebut tadi dah 9 bulan kita tak dapat mengadakan majlis program-program, jamuan makan malam, ceramah-ceramah kecil atau besar. Jadi dah daripada bulan 3, sekarang dah bulan 12. Saya yakin tak panjang dah kot sebab ubatnya telah jumpa, vaksin. China pun dah ada, England pun dah ada, Amerika pun dah ada, dah mulai edar. Barangkali beberapa bulan lagi tak tahulah, kot dah boleh kembali ke kehidupan biasa. Kita pun sekarang ni, kita patuh, rakyat Malaysia Alhamdulillah yang paling patuh sekali. Ini bagus. Naik kereta boleh 3 orang, masuk kedai kopi kena duduk 2 orang. Kita kata naik kereta boleh tadi 2. Kalau duduk 3, majlis bandar main tangkap. Kita pun tak faham kadang tu. Duduk langsung rumah, satu rumah kita. Main duduk restoran, 2-2. Aku, bini aku, anak aku dengan anak aku dia tu. Kami sekolah kau ni. Tak boleh. Undang-undang dia 2-2. Pelik. Sebab itulah parlimen kadang hanayo tanya apa semua tu. Jadi kita, tapi rakyat Malaysia patuh. Duduk kedai kopi ni semang pam-pam di kampung, dalam sebuah rumah. Semayang jarak jauh. Jadi kita patuh. Apa dia buat kita patuh? Cuma yang tak patuh tak kiri dan beberapa orang yang lain. Hadirin yang hormati sekalian, sebab itu kita memang usaha untuk kita mengambil alih semula mandat yang diberi oleh rakyat itu berterusan. Tak ada noktah. Kita akan terus berusaha dari masa ke semasa, dan bila berlaku peristiwa di Perak, kita tidak tahu lagi siapa yang akan dipilih menteri besar baru atau bagaimana keadaan. Itu masih lagi berlaku perundingan, perbincangan di negeri Perak sekarang. Begitulah juga di negeri-negeri lain. Kemungkinan ada perubahan-perubahan yang berlaku mungkin pada Desember ini ataupun awal tahun depan. Hadirin yang hormati sekalian, tadi video ditunjuk sebentar, wakil-wakil rakyat turun ke bawah. Di Malaysia kita kena buat perkara itu. Perkara itu kita kena buat. Tapi di negeri-negeri lain, bila keadaan politiknya, keadaan pentadbirannya berubah dan kesesuaian, wakil rakyat, parlimen di peringkat negara, negeri di peringkat negeri, mereka lebih kepada berbincang bagaimana nak memajukan negeri itu, soal ekonomi, alam sekitar, human right dan sebagainya. Kalau saya ke Indonesia, kawan saya dia ahli parlimen Jawa Barat DPR. Hari Sabtu, hari Ahad misalnya dia ada, orang nampak dia di Bandung. Dia wakil rakyat di Bandung. Rakyat akan marah, kamu tak kerja kan? Maksudnya kerja ahli parlimen ini di Jakarta, bukan pada di sekitar kedai kopi di Bandung. Sebab mereka kena duduk berbagai komiti untuk bincang dan sebagainya. Tapi di Malaysia orang kata, kenuri aku tak nampak muka wakil rakyat. Sebab kita masih lagi beredar dalam suasana begini. Bayangkan kalau tuan-tuan jadi wakil rakyat di Bombay, contohnya pengundinya 5 juta. Macam mana? Maka siapa jadi wakil rakyat di India, dia nak tengok ada di Delhi atau tidak, bukan ada di kampung. Tapi oleh kesesuaian, kita masih lagi kena buat seperti yang ditunjuk dalam video itu. Sebab itulah kita hilang satu election yang menyebabkan wakil rakyat kita sekarang kena jadi pegawai kebajikan. Kita ada pilihan raya peringkat parlimen, pilihan raya di peringkat negeri dan pilihan raya majlis bandaran. Cara nak pulihkan ni kita boleh bincanglah, sebab orang takut dimonopoli oleh satu kaum. Teknik dan sebagainya itu boleh bincang di masa ke semasa, sebab kita kena ada pilihan raya
Majlis Bandaran ini. Barulah kita kata ada tugas. Saya lihat dalam segi wakil rakyat ini, di antaranya Karpal Singh. Saya bertanya dia, bila yang berhormat melawat kawasan, dia gelugok, tak. Itu longkang semua, itu ada Majlis Bandaran. Saya mahkamah dengan parlimen. Tapi oleh kerana masyarakat di situ faham, majoriti dia makin besar, bila dia meninggal dunia, BN tak berani bertanding pada. Artinya kita kena pergi menuju ke arah itu pada masa yang akan datang. Sebab kalau wakil rakyat menjadi pegawai kebajikan, dia akan terdedah kepada cari duit luar. Sebab melawat saja, singgah kedai kopi, bayar meja dia ya. Meja lain tak peduli langsung, dah bayar lagi. Saya kata, alah, main tengok orang mati salam depannya, gedohok minta pi. Artinya dia dihadapkan ke masyarakatan dalam kerja-kerja seperti itu. Memanglah saya boleh cakap sikit benda ni sebab saya dah senior lah. Ahli parlimen pun senior lah. Kalau ahli parlimen baru tak berani bercakap ni, orang marah. Tapi inilah yang kita lihat, bila dia terpaksa turun sebagai pegawai kebajikan, eloknya berapa ribu ringgit, 7-8 ribu apa semua tu lah, ni terlalu kecil. Sebab itulah struktur parlimen, state dan panan ini perlu dilihat semula. Saya kata bolehlah kita ni wakil rakyat di sini. Kalau kita wakil rakyat Jakarta atau wakil rakyat Madras, Tamil Nadu, yang parlimen mereka itu satu Kedah ni satu parlimen misalnya. Kedah ni satu parlimen. Bayanglah Nabi makan kenuri tak mana. Jadi ini yang British tinggalkan sistem itu sebenarnya dah baik. Cuma kalau tak sesuai, kita bimbangi. Kalau pilihan raya Majlis Bandaran, satu kaum monopoli dalam bandar, kita boleh kaji dan bincang sistem itu. Ni Datuk Jo dan sebagainya boleh bincang bagaimana kita nak pilih secara segugus atau sebagaimana, boleh buat. Lepas tu kita lihat hal bandaran ni penting. Dan kita lihat kalau di Turki itu, pilihan raya bandaran itu sebagai training untuk menjadi pemimpin yang lebih atas. Kalau Tayyip Erdogan itu, yang pertama dia menang Istanbul, kemudian dia jadi Datuk Bandar Istanbul. Selepas itu barulah dia sampai ke peringkat Perdana Menteri dan sekarang menjadi Presiden. Begitu juga Jokowi. Dia menang dulu di peringkat Majlis Bandaran, kemudian pergi kepada DPR Parlimen dan ke Presiden. Artinya mereka lumat dengan isu-isu rakyat ini daripada bawah itu. Begitu juga negeri-negeri yang ada di Britain misalnya. Sekarang ini Datuk Bandar yang menang pilihan di London, Sadiq Khan. Dan apakah beliau akan ke atas lagi pada masa yang akan datang? Karena dia Boris Johnson juga daripada Majlis ataupun Bandaraya London itu, kemudian sekarang menjadi Perdana Menteri. Artinya peringkat awal training ground di situ. Sebab kawasan mereka lebih kecil sebagai ahli majlis ini, dan mereka boleh bertemu dengan rakyat lebih kerap, dan mereka boleh memahami apa yang kena rakyat bila mereka berada di parlimen ataupun menjadi seorang menteri nanti. Jadi inilah, kalau nak buat reformasi politik di Malaysia, kita kena pergi serius hal ini. Kalau tidak, bila menteri ataupun wakil rakyat dia bertindak sebagai pegawai kebajikan, dia terbuka kepada cash king.